Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najir bin Muhammad Pasdol. Saya memegang nomor metrik 70681. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya, yaitu aktiviti pengurusan industri pelancongan di Sepiluk Sandakan Sabah. Saya akan membentangkan bab 1, 2, 3, dan 4, 5. Namun demikian, saya akan menekankan bab 4 dan 5 pada pembentangan ini. Latar belakang kajian, industri pelancongan merupakan industri yang mampu memberikan impak terhadap ekonomi, sosial, dan negara. Sejak dahulu lagi, negeri Sabah memang terkenal dengan keindahan sumber alam semula jadi. Ini yang menyebabkan masyarakat yang meminati keindahan flora dan fauna tertarik untuk melawati tempat pelancongan di Sabah, khususnya di Sepiluk Sandakan. Hubung kait antara permasalahan kajian, persoalan kajian, dan objektif kajian. Sorotan kesusastraan. Definisi pengurusan. Pengurusan merupakan salah satu proses untuk merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengawal. Definisi pelancongan. Johnson 2015, pelancongan merupakan padanan pada kata touris yang bermakna orang yang melakukan kunjungan, manakala kata tour berarti perjalanan. The World Tourist Organization 2019 menjelaskan bahwa pelancongan adalah fenomena yang merangkumi aktiviti sosial, budaya, dan ekonomi. Teori pengurusan. Teori pengurusan terbagi kepada 6 aliran, yaitu aliran pengurusan klasik, pengurusan saintifik, perilaku, sains pengurusan, aliran pendekatan sistem, dan aliran pendekatan luar jangkaan. Teori pelancongan. Cohen 1979 telah mengklasifikasikan pelancong sebagai salah satu dasar peringkat untuk seorang individu mengenali sebuah kawasan. Kategori jenis pelancong terbagi kepada 4, yaitu drifter, explorer, individual mass tourist, organized mass stories. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang bersesuaian dengan tajuk kajian ini ialah kajian yang berbentuk eksperimental. Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kajian kualitatif. Proses pemerolehan data dibagikan kepada 2, yaitu pemerhatian dan kaedah temu bol. Kaedah hasil jangkaan pengumpulan data. Data primer digunakan melalui kaedah temu bol berstruktur dan kaedah pemerhatian yang dijalankan di lokasi kajian. Kaedah temu bol membolehkan pengkaji membuat perbualan dua hala ataupun secara langsung. Kaedah pemerhatian membolehkan pengkaji mengenal pasti perspektif populasi responden yang dikaji dalam konteks turut serta ataupun responden sendiri. Data sekunder. Menggunakan sumber data sekunder untuk merujuk dan mengumpul maklumat daripada bahan-bahan bacaan lepas. Kajian kepustakaan. Pengkaji dapat memperoleh sumber maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Laman sesawang. Pengaplikasian sumber data menerusi laman web internet ini serba sedikit membantu pengkaji dalam menguraikan kajian ini. Analisis data. Kaedah temu bol mengumpulkan kesemua data dan maklumat daripada borang soalan temu bol, mencatat semula jawaban yang telah direkam sama ada dalam bentuk audio ataupun video. Kaedah pemerhatian mencatat semua maklumat yang diperoleh hasil daripada pemerhatian, serta meletakkan gambar yang ditangkap sebagai bukti dalam kajian. Dapatan kajian. Dalam bab ini, pengkaji akan memberi fokus terhadap huraian yang dibuat secara terperinci mengenai dapatan kajian yang pengkaji peroleh. Hasil dapatan kajian yang pengkaji peroleh adalah melalui kaedah kualitatif yang dijalankan di sekitar Sepiluk. Seramai 10 orang informan telah terlibat dalam kajian ini, yaitu seramai 5 orang daripada ahli jawatan kuasa Sepiluk dan 5 lagi daripada pengunjung serta penduduk tempatan. Pada bagian E, objektif 1, yaitu untuk mengenal pasti isu-isu yang menyebabkan peningkatan harga penginapan di Sepiluk. Soalan pertama, adakah terdapat kenaikan harga dalam penginapan sekitar Sepiluk sepanjang pandemik COVID-19 ini? Harga penginapan telah turun disebabkan pelancong kurang masuk ke dalam negara dan hanya mengharapkan pengunjung tempatan saja. Soalan yang kedua, pada pendapat Anda, apakah orang tengah mempengaruhi peningkatan harga penginapan di Sepiluk? Ya, sebab agen-agen penginapan sentiasa mencari peluang untuk mendapat untung yang lebih. Soalan yang ketiga, apakah faktor kos pembinaan penginapan merupakan salah satu sebab peningkatan harga sewaan penginapan? Kos pembinaan perlu di-cover kembali oleh pihak penginapan. Oleh hal itu, mereka telah menetapkan peningkatan harga sewaan penginapan. Soalan yang keempat, pada pendapat Anda, adakah kawasan yang strategik dengan keindahan flora dan fauna menyebabkan peningkatan harga penginapan? Ya, kerana kawasan yang mempunyai keindahan flora dan fauna merupakan tarikan utama setiap penginapan di sekitar kawasan Sepiluk. Soalan yang kelima,
Berdasarkan pengalaman Anda, apakah memilih package bilik dan makanan lebih murah berbanding hanya sewaan penginapan? Ya, karena kos perbelanjaan makan dan minum pengunjung telah dicas mengikut package tawaran tersebut. Soalan ke-6, pada pandangan Anda, apakah potensi kawasan sekitar Sepiluk dari segi ekonomi sehingga menyebabkan peningkatan harga penginapan? Jelaskan. Karena kawasan Sepiluk ianya merupakan tempat yang berpotensi untuk dibangunkan dan dimajukan dalam bentuk ekonomi dan sesuai untuk dijadikan bisnis. Menurut Anda, soalan ke-7, menurut Anda, apakah memilih package perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pihak penginapan akan menambahkan lagi harga yang perlu dibayar? Ya, sebab pengangkutan yang disediakan juga memerlukan kos yang tinggi daripada pihak penginapan, di mana jarak antara pusat bandar ke Sepiluk mempunyai jarak yang jauh, yaitu sekitar 24 km bersamaan dengan 45 menit perjalanan. Soalan ke-8, adakah faktor hutan simpan Sepiluk menjadikannya salah satu sebab peningkatan harga sewaan penginapan? Ya, salah satu sebab peningkatan harga karena resort seperti ini jarang ditemui di kawasan Sandakan. Soalan ke-9, pada pendapat Anda, mengapakah pihak organisasi penginapan ini memilih untuk menetapkan harga yang tinggi pada perkhidmatan mereka? Karena pihak penginapan memerlukan banyak kos yang digunakan seperti kos maintenance dan gaji pekerja yang tengah melonjak naik pada masa kini. Soalan terakhir bagi objektif pertama ini ialah berdasarkan pengalaman Anda, sekiranya pihak organisasi penginapan meningkatkan harga sewaan, apakah impak yang menyebabkannya berlaku? Impak yang menyebabkannya berlaku adalah karena pihak penginapan memerlukan kos yang tinggi untuk mengawal dan menjaga kawasan resort. Untuk bahagian B, objektif kedua yaitu untuk mengkaji pendapat para pelancong terhadap kemudahan infrastruktur di Sepiluk. Soalan pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apakah Anda berpuas hati dengan kemudahan infrastruktur yang disediakan di Sepiluk? Berdasarkan pengalaman saya melewati kawasan Sepiluk setakat ini, saya sangat berpuas hati, tapi ada yang perlu ditambah baik dari segi jambatan ke Pelantar. Soalan yang kedua, apakah kemudahan infrastruktur sedia ada di kawasan Sepiluk yang perlu diselenggara dengan baik? Mengapa? Kemudahan infrastruktur yang perlu diselenggara dengan baik ialah jambatan, karena orang utan selalu berkeliaran dan merosakkan harta benda di kawasan tersebut. Pada pandangan Anda, soalan ketiga, pada pandangan Anda, apakah kekurangan dari segi kemudahan infrastruktur yang belum terdapat di kawasan Sepiluk? Buat masa kini saya tidak pasti, tetapi saya memerhatikan kawasan Sepiluk memerlukan parking kereta yang luas. Soalan yang kelima, bagaimanakah dengan kemudahan infrastruktur yang disediakan untuk pengunjung golongan OKU? Semuanya ada, kerusi roda perlu ditambah, tetapi toilet dan jambatan untuk naik pun ada, tetapi perlu menyediakan laluan khas kepada golongan OKU ini untuk menuju ke outdoor necessary Sepiluk. Soalan kelima, berdasarkan pengalaman Anda, apakah kemudahan sistem pengangkutan awam yang terdapat di Sepiluk? Nyatakan jenis pengangkutannya. Dulu ada bus mini yang masuk yang berdaftar nomor 14, dan sekarang hanya taksi dan Grab. Itu pun kadangkala susah untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Soalan ke-6, bagaimanakah keadaan hubungan jalan raya di sekitar kawasan yang berhampiran dengan jalan masuk ke Sepiluk? Jalan masuk ke Sepiluk kelihatan sedikit sempit karena jalannya hanya menggunakan sehala dan lampu di jalan raya kurang berfungsi dengan baik. Soalan ke-7, bagaimanakah akses talian muda Ali di kawasan Sepiluk Sandakan Sabah? Apakah jaringan internet yang mempunyai akses lebih baik? Jaringan akses talian muda Ali semuanya pun ada, kecuali jika memerlukan internet yang lebih bagus. Pihak Sepiluk menawarkan penggunaan Unify. Soalan ke-8, pada pendapat Anda, perlukah pihak bertanggung jawab menambahkan lagi gerai pembekal makanan di sekitar kawasan Sepiluk?
Ya, perlu, karena hanya terdapat satu kafe pembekal makanan. Namun demikian, kontrak telah habis akibat COVID-19 yang telah berlaku. Soalan ke-9. Berdasarkan pandangan Anda, perlukah pihak organisasi sepiluk menaik taraf gerai cenderamata yang sedia ada? Gerai cenderamata telah ditutup akibat pandemik dan kontrak telah pun tamat. Perlu dinaik taraf dari segi barang jualan hanya sedikit, serta perlu ada bangunan sendiri dan tidak berkongsi dengan lobi pembelian tiket. Soalan terakhir, untuk objektif kedua, pada pendapat Anda, adakah kemudahan infrastruktur di Sepiluk mencapai tahap sistem ekopelancongan yang baik? Mengapa? Mencapai tahap ekopelancongan yang baik karena Sepiluk mempunyai habitat orang hutan yang berbeza dengan ekopelancongan yang lain. Bagian C, objektif 3, untuk menganalisis kekurangan kepelbagaian aktiviti fisikal yang belum menjelaskan image destinasi pelancongan. Soalan pertama, berdasarkan pandangan Anda, apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di sekitar kawasan Sepiluk Sandakan? Untuk pelawat, aktiviti hanya boleh dilakukan ialah melihat orangutan yang diberi makan. Soalan yang kedua, apakah aktiviti pelancong yang menurut Anda masih kurang dijalankan dalam industri pelancongan serta sesuai dijalankan di dalam Sepiluk? Mengadakan taklimat pendidikan kepada pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah dan memberikan pendedahan tentang kepentingan penjagaan dan pemeliharaan orang utan. Soalan yang ketiga, dari segi pandangan Anda, apakah aktiviti yang sedia ada yang berpotensi untuk dikembangkan di dalam industri pelancongan? Aktiviti yang dapat dikembangkan adalah dari segi mereview melalui Instagram. Soalan yang keempat, menurut Anda, adakah terdapat kelainan terhadap corak aktiviti pelancongan di kawasan tersebut? Jelaskan. Kelainan aktiviti di Sepiluk ialah boleh melihat orang utan berkeliaran secara liar dan hidup tanpa batasan. Soalan nomor 5, apakah item keperluan yang perlu disediakan untuk menambahkan lagi keseronokan aktiviti pelancongan di Sepiluk? Item keperluan yang perlu disediakan ialah menambahkan papan informasi untuk memudahkan ranger memberikan penerangan kepada pengunjung. Soalan ke-6, apakah kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar mengganggu sistem habitat asli orang hutan? Soalan ke-7, mengapakah kepelbagaian corak aktiviti pelancong dapat mempengaruhi image pelancongan di Sepiluk? Karena menarik minat pengunjung untuk melawat ke Sepiluk. Soalan ke-8, pada pendapat Anda, apakah faktor utama aktiviti pelancongan sebagai sumber daya tarikan kepada para pelancong memberikan pengalaman baru kepada pelancong yang tidak dapat dirasakan di ekopelancongan kawasan yang lain? Soalan ke-9, adakah sistem pengurusan industri pelancongan di Sepiluk perlu membangun aktiviti pelancongan yang berlandaskan kawasan hutan simpan? Nyatakan alasannya. Iya, karena kawasan Sepiluk mempunyai tempat yang strategik dengan keindahan sumber flora dan fauna. Soalan terakhir untuk objektif ketiga, pada pendapat Anda, bagaimanakah pihak organisasi dapat memberikan peluang kepada pengunjung untuk merasakan aktiviti pemeliharaan orang utan? Berikan cadangan. Buat masa sekarang tidak dibenarkan untuk merasakan aktiviti pemeliharaan orang utan. Takut orang hutan hilang habitat asli dan hanya bergantung hidup dengan sumber manusia. Perbincangan dan kesimpulan. Bab ini merupakan bab di mana pengkaji membuat perbincangan, cadangan, dan kesimpulan. Perbincangan akan dilakukan melalui dapatan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. Cadangan bagi aktiviti pengurusan industri pelancongan di Sepiluk Sandakan Sabah juga akan turut dibincangkan. Tujuan perbincangan ini adalah untuk mengukuhkan lagi objektif kajian dengan menghubung kait beberapa informan beserta soalan-soalan berdasarkan objektif kajian. Pemerhatian terhadap masalah yang dihadapi informan. Terdapat juga informan yang tidak pasti terhadap sektor pengurusan aktiviti pelancongan di sekitar kawasan Sepiluk. Selain itu, beberapa informan juga kurang menyatakan ide atau pendapat mereka disebabkan oleh kekurangan dari segi peraturan yang digubal oleh pihak bertanggung jawab. Cadangan yang diberikan oleh pengkaji kepada organisasi yaitu kedua. Yang pertama, Jabatan Hidupan Liar Sabah, dan yang kedua, Kementerian Pelancongan Malaysia. Pengkaji berharap agar kedua jabatan organisasi ini dapat membantu pihak organisasi Sepiluk dalam mengurus aktiviti perindustrian pelancongan di Sepiluk. Cadangan kepada masyarakat. Pengkaji berharap agar semua masyarakat dapat berganding bahu dalam memelihara habitat orang utan ini daripada pupus di mata dunia.
Cadangan kepada pengkaji akan datang. Pengkaji berharap kajian ini dapat membantu pengkaji akan datang dalam membuat kajian yang berasaskan industri pelancongan di Sepiluk. Rumusan kajian. Dalam bagian rumusan kajian ini, pengkaji akan merumuskan semua bab keseluruhan dari bab 1 sehingga bab 5 terlebih dahulu. Tajuk kajian yang dijalankan pengkaji adalah bernama Aktiviti Pengurusan Industri Pelancongan di Sepiluk. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti isu-isu yang menyebabkan peningkatan harga penginapan di Sepiluk, untuk mengkaji pendapat para pelancong terhadap kemudahan infrastruktur di Sepiluk, dan untuk menganalisis kekurangan kepelbagaian aktiviti fisikal yang boleh menjelaskan image destinasi pelancongan. Kesimpulan kajian. Secara keseluruhannya, dalam kajian ini, pengkaji telah menjalankan kajian tentang aktiviti pengurusan industri pelancongan di Sepiluk. Kajian ini dijalankan untuk bertujuan mengenal pasti isu-isu yang menyebabkan peningkatan harga, dan untuk mengkaji pendapat para pelancong terhadap kemudahan infrastruktur, dan akhir sekali untuk menganalisis kekurangan kepelbagaian aktiviti fisikal yang boleh menjelaskan image destinasi pelancongan. Sekian itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.